Walaupun begitu, ada juga komen-komen yang datang daripada beberapa pemimpin pembangkang, termasuk daripada PAS dan juga daripada UMNO. Seolah-olah isu itu masih lagi dipolemikkan, yang masih belum selesai. Jadi seperti mana yang mungkin saudara-saudari sedia maklum, pihak PAS juga telah mengemukakan seorang nama bagi jawatan speaker yang bukan dari kalangan ADUN. Jadi di pihak kami tentulah akan menolak cadangan ini, kerana sekiranya ianya diterima, maka pihak pembangkang pula yang akan menjadi 19 orang, manakala kerajaan menjadi 18. Jadi ini satu presiden yang tak pernah lagi berlaku sebelum ini, saya ingat. Dan atas sebab itu pencalonan itu akan kami tolak. Jadi adalah harapan kami bahawa calon speaker kami akan diterima oleh pihak pembangkang. Walaupun begitu, saya kira daripada kenyataan-kenyataan yang telah dibuat oleh beberapa pemimpin pembangkang, baik daripada PAS maupun daripada UMNO, termasuk di pihak kami sekali, semuanya mengakui bahawa kemungkinan kita adakan pilihan raya negeri ini, walaupun ada kemungkinan tersebut, tetapi semua nak mengelak daripada itu berlaku, kerana maklumlah kos yang agak tinggi, dan pada ketika ini saya ingat semua orang pun masih tak hilang penat lagi daripada pilihan raya umum yang lepas, dan lebih penting lagi, rakyat pun saya kira tidak berminat untuk kita menyerahkan balik soal keputusan ini kepada rakyat melalui proses pilihan raya di peringkat negeri sekalipun. Walaupun begitu, sekiranya terpaksa dilaksanakan juga, pihak kami di Pakatan Harapan bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan, dan kami akan pastikan kemenangan yang lebih besar akan memihak pada Pakatan Harapan sekiranya ada pilihan raya negeri. Seterusnya kita juga membaca beberapa pernyataan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan dan juga malah ahli exco kerajaan Pulau Pinang mengenai Ulu Muda. Jadi ini satu perkara yang memang kami pun ambil serius, kerana ianya berkait dengan bekalan air ke Pulau Pinang dan negeri Perlis. Dan setakat ini, daripada laporan yang telah kami terima daripada pejabat hutan, tidak ada sebarang aktiviti pembalakan di kawasan-kawasan tarahan air sekeliling Ulu Muda. Yang ada ialah di kawasan-kawasan yang memang dibenarkan aktiviti pembalakan, itu pun pembalakan terpilih ataupun selective logging, bukannya clear fell ataupun istilah perciman yang kita gunakan. Jadi walaupun begitu, kami tetap akan memantau semua aktiviti pembalakan berdekatan dengan kawasan-kawasan yang dianggap sensitif itu, iaitu kawasan tarahan air. Kedua-dua pihak Jabatan Hutan malah tuan punjang kepada kawasan-kawasan bekalan air, iaitu MADA, juga memang memantau kawasan-kawasan tersebut untuk memastikan tidak ada aktiviti-aktiviti yang boleh menjejaskan bekalan air. Ini jaminan di pihak kami. Sambil-sambil itu, kita tetap akan memantau sekiranya ada didapati mana-mana pihak yang menceroboh kawasan tersebut, tentunya tanpa lesen, maka kita akan mengambil tindakan yang keras. Jadi saya mengalung-alungkan kenyataan daripada Pulau Pinang khususnya, yang menyatakan bahawa mereka juga mencadangkan supaya kerajaan persekutuan pertimbangkan memberi pampasan kepada kerajaan negeri Kedah untuk menjamin kelestarian kawasan hutan di Ulu Muda itu, dan kita sangat setuju
kalau kerajaan pusat boleh pertimbangkan seperti mana yang dicadangkan oleh kerajaan Pulau Pinang. Saya kira ini satu perkara yang penting kerana maklumlah kita ni sebuah negeri yang sumber pendapatannya agak terhad. Jadi kita ni bukanlah negeri yang kaya dengan minyak ataupun gas, ya. Jadi apa juga tindakan yang boleh meningkatkan lagi hasil pendapatan negeri sangat dialu-alukan, termasuklah bantuan maupun ihsan ataupun bayaran pampasan kepada kerajaan persekutuan. Jadi kami berharap sangat kerajaan persekutuan akan memberi pertimbangan yang sewajarnya. Keputusan daripada mesyuarat Exco tadi mengenai Dewan Awam, Dewan Orang Ramai, yang mana kita terima laporan ada pihak-pihak tertentu yang kunci Dewan tak benarkan orang selain daripada pihak dia saja yang boleh gunakan. Ini satu tindakan yang tidak wajar. Dewan-dewan ini kebanyakan dia terletak di atas tanah kerajaan negeri. Jadi sepatutnya semua dewan-dewan ini terbuka untuk kegunaan orang awam. Tak kira lah kalau ada contohnya parti politik nak gunakan dewan untuk mesyuarat, bolehlah, tapi minta izin, mungkin ada bayaran, itu dibenarkan, kecuali dewan sekolah saja yang tak dibenarkan sebarang aktiviti politik. Kita juga menerima laporan mengenai aktiviti judi, ya, di beberapa premis di kawasan-kawasan bandar, malah di kawasan luar bandar pun kadang-kadang kita ada juga terima laporan mengenai aktiviti judi ini, dan kami di pihak kerajaan negeri akan kerjasama dengan pihak PDRM untuk membanteras segala aktiviti-aktiviti haram ini, kerana ianya memberi impak yang begitu negatif sekali kepada masyarakat kita. Selain itu, saya cuma nak maklumkan kerajaan sebelum ini ada menjanjikan mengenai bekalan air 20 meter cube, ya, meter padu, yang dikatakan diberi secara percuma. Kita dapati ada beberapa masalah yang berkait dengan janji kerajaan terdahulu, bukan pihak kami, ya, kerajaan BN dahulu. Antara lain, yang pertamanya, ia melibatkan lebih 220,000 akaun, ya, iaitu separuh daripada akaun pengguna air negeri, ya. Walhal bukanlah sebanyak itu yang sepatutnya menerima bantuan seperti ini, kerana ramai juga di antara mereka yang bukan dari kalangan yang berpendapatan rendah, yang susah, ya, ada yang ada yang dah pencen, mungkin 2 orang saja duduk di rumah, maka tentunya kegunaan bekalan air itu terhad, tak begitu banyak, walhal pendapatan mereka tinggi. Jadi orang yang berpendapatan tinggi pun dapat manfaat daripada air percuma 20 meter cube sebulan ni. Jadi kita nak pastikan apa juga bantuan yang kita nak. Jadi ini satu perkara yang kita nak lakukan. Selain daripada itu, bebanan kewangan kepada kerajaan negeri, kerana kerajaan negeri pula yang kena menampung kegunaan air ini dan dibayar kepada pihak sadar, dan setakat ini jumlahnya dah mencecah 18 juta 1.5 juta sebulan, dan setakat ini jumlahnya 18 juta ringgit setahun. Jadi maklumlah kita ni bukanlah negeri yang pendapatan tinggi macam juga, ianya belum betul-betul menepati sasaran, iaitu untuk membantu golongan yang susah. Jadi kerajaan negeri akan pertimbangkan semula pendekatan ini, nak tengok apa cara yang lebih baik mungkin
yang boleh kita gunakan untuk membantu masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan. Okey. Tuan Sri, kasar air dia Tuan Sri, adakah dihentikan serta-merta ataupun tetap berjalan dan dalam sama pertimbangan? Setakat ni kita nak kaji semula. Tapi laporan awal yang kita dapat seperti mana yang saya kata tadi, 220,000 akaun yang terlibat, melibatkan 18 juta ringgit setahun, yang mana tak semuanya dari kalangan golongan yang susah. Jadi yang itu tu yang kita rasa nak kena berhausi balik lah. Ini untuk bulan ni dengan bulan depan mungkin masih berjalan lagi. Berjalan ni maksudnya SADA tak charge pengguna, tapi dia charge kerajaan negeri. Jadi yang tu yang jadi masalah sikit. Possible inisiatif ni diberhentikan ada threshold. Yang tu biar kami timbangkan dulu. So Dr. Sri, maknanya kalau dipertimbangkan kaji, adakah kerajaan negeri akan menukar konsep air percuma kepada mereka yang selayaknya berbanding terbuka kepada semua macam sekarang? Itu salah satu lah yang so dalam proses tu kita tahu dia akan memerlukan akan ada diberhentikan sementara untuk menentukan siapa yang layak. Kita akan lakukan secepat mungkin. Salah satu kaedahnya ialah untuk menggunakan senarai e-kasih. Mana-mana pihak keluarga yang termiskin yang berdaftar dengan e-kasih, jadi mereka inilah yang kita selaraskan dengan senarai pengguna dengan SADA. Jadi mereka ini yang kita berikan bantuan. Yang lain ni yang mana yang pendapatan tinggi tak payah kot kan, bagi air free kan. So, selain dikasih mungkin zakat pun di JKM tu biasanya diselaraskan. Ya. So kalau jangkaan berapa banyak penjimatan yang akan dapat dilakukan oleh? Saya tak pasti lagi. Yang itu yang kita nak kaji. So jangka bila laksananya? Saya ingat dalam masa seminggu 2 minggu ni boleh kot. So jangka kalau akhir bulan depan lah dilaksanakan. InsyaAllah. Dato' Sri, yang semalam ada satu senarai jemaah menteri yang diviolentkan, yang wakil 3 orang wakil dari Kedah ada termasuk Dato' Amiruddin. Ya, sekarang soal saya, walaupun belum pasti lagi lah, kalau yang confirm boleh tak Dato' Amiruddin dia boleh ambil 2 jawatan ataupun dia perlu pilih satu saja atau bagaimana? Yang tu berita palsu kot. Fake news. Cuma saya nak pasti kalau in case ya tu betul-betul lah. Yalah, kita tak komen lah mengenai in case ni kan. Jadi kita tunggulah sampai dah ada pengumuman rasmi daripada Yang Mahmud Perdana Menteri. So setakat ni tak ada apa-apa permintaan dari pusat lah untuk melepaskan mana-mana exco ke pusat, tak ada. Tak ada secara rasmi tak. Rasminya adalah Dato' Sri, salah saya seorang yang wakil rakyat dia boleh pegang jawatan timbalan menteri dan exco. Biasanya tidak. Okey, ada lagi? Terima kasih. Terima kasih. Thank you for coming.